Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi insya-Allah ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan bahasa Arab Bima Al-Quran, yang mana kita kali terakhir kita jumpa hari itu kita buat latihan berkaitan dengan huruf Al-Kahfi, kisah Ashabul Kahfi, kebetulan berkaitan dengan kita punya tajuk doa yang kita ambil. So kita ambil bahagian yang khas iaitu berkenaan dengan kisah Ashabul Kahfi yang bermula daripada ayat yang ke 9 kot itu sampai 26. Okey. Jadi kita berhenti itu sampai last sekali kita bincang sampai 20. Kita bincang sampai ke 20 dan kita ambil dalam tu berkaitan dengan dua benda, iaitu kata ganti nama, iaitu yang kita kata ada huwa hum, anta antum, ana nahnu. Yang kemudian kita ambil juga huruf jar kan, min ila an ala fi ruba ba kaf lam. Cuma mungkin tak bincangkan rubah lah. Rubah pasal dalam Quran tak banyak sangat. Jadi dalam hadis ada, dalam Quran tak ada pakai dengan bentuk yang kita nak, maka tak nampak pun penggunaan dia dengan jelas, maka kita tak tumpukan sangat. Tapi ala kulli hal itu kaf tak masuk Kaf dia masuk seperti. Tak termasuk, tapi kita sebutkan juga. Di antara huruf jar yang kita bincangkan adalah sedemikian. Baik. Hari ini insya-Allah kita sambung sampai 20 sampai 26 20 sampai ya betul. 20 sampai 26 insya-Allah untuk bincangkan berkenaan sambungan kisah Ashabul Kahfi. Macam biasa kita akan baca ayat Quran, kemudian kita minta kepada siapa yang disebut nama di surah Al-Mute untuk jawab. Okey, baik. 19 orang, mana pergi lagi tak tahu. Oh, cuti ya, betul. Sekarang ni dah mula boleh rentas negeri. Banyak orang dah balik kampung. Allahu Akbar kan. Cuma tak dapat lapangkan jiwa kita, dapat jadikan kita gembira dengan apa yang kita boleh rentas negeri nanti insya-Allah kan. Jadi balik pada asal semua persiapan diri itu dijagalah kan. Kita pastikan diri kita pakai mask dan sebagainya, kita kena buat benda-benda kan. Baik. Okey, sekarang ni insya-Allah kita sambung baca dan nanti saya sebut nama firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Okey, saya sebut nama insya-Allah. Puan Alipah. Fadhali. Tuan, saya tak pasti nama. Pasal nama kadang-kadang ni. Ada ke? Tak ada. Tak ada mikrofon kot. Saya anggap siapa-siapa yang tak jawab lama, saya anggap tak ada mikrofon. Okey, baik. Okey, Ayum Harun. Fadhali. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha anna wa'dallahi haqq. Sampai situ je. Ada? Tak ada? Ada juga. Banyak tak ada ni. Sekejap. Ada Ustaz, saya baru dibuka ni. Siapa yang satu ni? Ayum Harun. Cik Ayum. Okey, Fadhali, silakan. Yang mana ni Ustaz? Nak ambil apa? Nak ambil Kim? Okey. Na tu
Mana ulang balik. Nah, okey, nah. Okey, nah. Wa kaza aksarna alaihim ya'lamu an wa'dallah haqqah. Okey, sampai situ je. Fiha Ya. Kalau sampai situ sampai hak je. oh sampai hak je. Tak payah banyak. Ada nahim. Kita mulakan dengan kejap. Okey, kita mula. Kita ambil satu asarna betul alaihim. Okey. Ni li ni. Li ya'lamu tak. Okey, ini saya terangkan. Okey, sampai sini je sampai hak. Oh, tak ada. Ka tu ka. Mana ka? Kadzalika. Ya, zalika. Wa kaza. Ka. Ya ka. Kadzalika. Okey, baik. Highlightkan dulu. Saya pelik sikit benda mouse ni dia tak dengar cakap. Okey. Ka, kat sini ada huruf jar satu ka. Kemudian aksarna walaupun ini verb, tak apa saya terima. Alaihim, ala dengan him. Okey, ala dengan okey, itu sampai tu. Okey, baik. Tak apa. Jazakillah khairan. Barakallahu fiik. Nanti kita sambung. Syukran Ustaz. Okay. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum. Okey, cari pula orang lain. Okey. Puan Azmah Isa. Fadhali. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha sampai amrahum je. Mana huruf jar, mana kata ganti nama? Wa anna as-sa'ata tak ada. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Fi, okey. ha, fi dengan ha, okey. is yatanaza'una bainahum. Bainahum. Amrahum. Okey, jazakillah khairan. Terima kasih. So kita ada kat sini ada satu huruf jar, tiga kata ganti nama. Kan? Okay, yang tadi atas tadi kita ada satu huruf jar, dua huruf jar, satu kata nama. Okey, baik. So sambung jazakillah khairan. Saya pilih lain pula. Faqalu banu alaihim bunyanar rabbuhum a'lamu bihim. Minta. Sekejap. Okey, Puan Badariah. Ni hari ni saya ikut turutan ke? Itu random je. Okey. Puan Badariah, fadhali. Faqalu. Tak ada tu. Tak ada. Kata-kata nama tak nampak. Him. Alaihim. Bunyana mana ada? Bunyana Him, tu binaan. Nanti saya terangkan. Tapi bukan tu tak ada ganti nama Na akhir tu bukan na kami. Itu one word. Okey. Rabbuhum a'lamu bihim lagi. Okey. Him. Dengan him. A'lamu. Okey. Rabbuhum a'lamu bihim. Okey. Bihim hum dengan him tu. Him bi tu kan? Bi dengan huruf jar. Bi. Ya, bi huruf jar dan juga him. Him. Jazakillah khairan. Okey. Terima kasih banyak. Kita sambung lagi. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Okey, okey, Datuk Sadihah. Fadhali. Tanya mikrofon kot. Okey. Sambung. Lain. Okey, Hamidatul Akma. Puan Hamidatul Akma, fadhali, silakan. Daripada qala alladziina ghalabu ala amrihim sampai masjidah. Assalamualaikum Ustaz. Salam ya, saya.
ala huruf Ala. jar, Okey, huruf jar ala. him amrihim him dhamir, Dhamir. alaihim ala huruf jar, him dhamir. Okey. Ala huruf jar, him dhamir. Okey. So kita ada kat situ satu kata ganti, dua kata ganti nama, dua huruf jar. Okey, baik. Okay, sekarang kita terangkan baik. Wa kadzalika. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Amri tu. Masalah saya terkala semua, dia payah nak hilang. Okey, baik, tak apa. Amr bukan baik. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, menyambung kisah Ashabul Kahfi. Orang nyatakan wa kadzalika, dan demikianlah, and as that, dan seperti itulah. Dan macam itulah. A'sarna alaihim. A'sarna ni verb sebenarnya. A'sarna, kami temukan, kami jumpakan, alaihim, ke atas mereka. Alaihim, ke atas mereka. Ala, ke atas him, mereka. Mana Allah Ta'ala jadikan mereka ditemui. Maksudnya kalau sekiranya Allah Ta'ala jadikan mereka tersembunyi sampai kiamat, tak ada siapa tahu tentang kisah hidup mereka pun boleh. Tapi Allah Ta'ala saja temukan agar mereka ditemui dan diketahui oleh orang ramai tentang kejadian tidurnya mereka dengan tempoh yang sangat panjang, ratusan tahun, dan bagaimana lepas bangkit dari tidur, macam kita baca hari itu, tidak ada perubahan pada diri mereka. Bahkan mereka sebenarnya bila bangun tidur tu, bila berbual, berbicara satu sama lain, mereka berkata tidur mereka tu hanya sehari atau separuh hari sahaja. Bahkan baju mereka tak reput, kan, muka mereka tak tumbuh bulu banyak-banyak, mereka masih lagi muda, remaja. Sebab tu mereka kata, kita tidur sehari atau separuh hari sahaja. Okay, jadi tapi Allah Ta'ala temukan. Orang ramai tak ketahui macam kita kata itu, kecuali bila disebutkan berkenaan dengan duit perak yang mereka miliki. Sebab kerana itu Allah Ta'ala sengaja sebutkan dalam ayat sebelumnya kita bincangkan, sengaja Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan duit perak. Dan pergilah seorang kamu dengan duit perak kamu ke bandar dan cari makanan mana lebih baik untuk datangkan sebagai rezeki pada kalian. Hendaklah dia berlembut dan janganlah orang ramai menyedarinya. Itu yang kita bincangkan itu. Baik. Jadi Allah Ta'ala nyatakan sini wa kadzalika, dan demikianlah a'sarna alaihim, kami temukan ke atas mereka, kami jumpakan ke atas mereka supaya orang dapat tahu tentang mereka. Kenapa? Liya'lamu. Okay, li ni bukan huruf jar. Ni huruf nasab. Huruf illah. Lam ta'lil. Lam at-ta'lil supaya. Atau lam mukai, kan, lam mukai, supaya dengan maksud supaya. Mana kami temukan untuk apa? Supaya ya'lamu, dia bukannya huruf jar. Rupa macam huruf jar, bahkan bunyinya macam huruf jar, untuk. Bunyinya macam huruf jar. Tapi kan huruf jar tadi masuk pada kata kerja, bukan kata nama. Huruf jar hanya masuk pada kata nama, macam alhamdulillah. Kan, lillah kan. Lil muslimin kan. Lil mu'minin kan, limadrasatin. So basically lam itu memang kita kata huruf jar lah, tapi masa dia masuk kata nama, ini kata kerja. Sebab tu kita tak masukkan dia sekali. Walaupun bunyi dia serupa, maksud dia seakan sama. Tapi kat sini dia adalah sebenarnya huruf jar. Bukan huruf jar, huruf nasab. Huruf nasab huruf yang masuk pada kata kerja sahaja, bukan kata nama. Liya'lamu, supaya mereka mengetahui. Mereka orang ramai atau mereka Ashabul Kahfi itu. Anna wa'dallahi haqq, bahawa janji Allah adalah benar. Kami temukan ke atas mereka supaya mereka mengetahui, mereka sama ada Ashabul Kahfi itu sendiri ataupun orang-orang yang ramai yang ada pada negara Kanaan, supaya mereka tahu bahawa janji Allah adalah benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan bahawa kiamat itu tiada keraguan padanya. Bahawa as-sa'ah di awal, detik berkenaan, yakni kiamat, tidak ada keraguan padanya. Sebab bila Allah Ta'ala boleh jadikan mereka tidur 300 tahun dan bangkit semula lepas 300 tahun dan elok tu badan mereka, tak ada rosak apa-apa, macam tu Allah Ta'ala boleh menjadikan manusia selepas hancur berkecai, binasa, boleh hidup balik dan wujud balik ke dunia ini, ke alam akhirat nanti dengan tanpa sebarang masalah. So Allah Ta'ala padanya segala blueprint untuk penciptaan segala makhluk yang ada di muka bumi. So tak ada makhluk yang terlepas daripada kadar atau keadaan tersebut.
Sebab tu Allah SWT bila dia nak jadikan benda, dia akan jadi, bukan kerana dia tak mampu, dia buat pasal janji hari kiamat tu adalah benar, ya. Wa anna sa'ata, dan sa'ah di awal, la raiba fiha, tiada keraguan padanya. Okey. Jadi kat sini kalau kita baca ayat ni memang jelaslah yang mereka dimaksudkan tu atas tu adalah orang-orang ramai. Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Idh tatkala yatanaza'una, mereka itu orang ramai, yatanaza'una berbalah, bertelingkah, bainahum antara mereka, amrahum urusan ashabul kahfi. Amrahum urusan ashabul kahfi tu nak buat apa lepas dia jumpa dan akhirnya mereka mati. Mereka bukan hidup selama-lamanya, pasal mereka dunia ni bukan untuk kekal. So, lepas mereka bangkit tidur, lepas tu mereka mati terus. Mereka mati balik. Allah tak jadikan mereka mati. Bukan kerana tak perlu tak jadikan mereka kekal, tapi untuk jadikan pasal janji sebenar kita adalah hari kiamat, bukannya dunia. Jadi Allah Ta'ala jadikan orang ramai itu berbalah tentang urusan ashabul kahfi itu. Nak buat apa dengan mereka? Faqalu bunu alaihim bunyana. Faqalu, mereka berkata, mana kumpulan yang orang ramai itu berkata, ubnu alaihim bunyana, binalah di atas mereka, di atas kubur mereka, bunyana, satu binaan. Rabbuhum a'lamu bihim. Rabbuhum, Tuhan mereka, a'lamu bihim, lebih tahu tentang mereka. Hum dengan him tu, okey, nampak? Rabbuhum dengan bihim tu. Bunyi hum dengan him tu dia cuma kerana huruf sebelumnya. Bila sebelumnya baris bawah atau ya mati, maka dia kena baris bawah. Kalau sekiranya baris depan atau baris atas, maka hum tu kena baris depan. Okey. Rabbuhum a'lamu bihim. Tuhan mereka lebih tahu tentang mereka. Okey. Qala alladhina ghalabu ala amrihim, berkatalah orang yang menguasai, menguasai ke atas urusan mereka. Orang yang pegang jawatan besar urusan mereka, mana yang pegang kuasa lah. Ghalabu ala amrihim, yang menang ke atas urusan mereka. Lanattakhidanna alaihim masjida. Lanattakhidanna, pasti kami ambil, pasti kami benar-benar akan ambil. Dia lam tu dengan nun tu itu untuk penegasan. Asal dia nattakhidu. Nattakhidu, kami ambil kan. Kami jadikan. Ambil atau jadikan dia bukan akhadha, ambil by physical. To take something as something, dia panggil ittakhadha. Dia kalau akhadha to take, to ambil barang tu secara physical. Tapi kalau kita panggil ittakhadha, menjadikan sesuatu sebagai sesuatu. To take something as something. Dan nattakhidanna, pasti kami ambil alaihim, ke atas mereka, masjid. Nah, ini sebenarnya cerita macam mana yang Nabi pernah sebut pada akhir hayat baginda SAW. Baginda sebut tentang la'anallahu al-yahud, SWT laknat orang Yahudi, ittakhadu qubur anbiya'ihim masajida, mereka ambil kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. SWT laknat orang-orang Yahudi, mereka ambil kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadat. Ini adalah amalan ahli kitab sebelum daripada kita. Memang diorang suka ambil kubur para nabi, para wali dan sebagainya sebagai tempat ibadat. Ini masih berlaku dalam masyarakat Islam kita sekarang. Macam di India, di Hadramaut, Yaman. Yang kita ambil. Kita Malaysia pun kat Pulau Besar. Lepas tu dekat Singapura, makam Habib Noh. Habib Noh dekat Singapura. Ini diambil sebagai tempat ibadat, tempat berdoa dan sebagainya. Masjid ni adalah tempat patut diseru hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tempat ibadat yang diambil oleh mereka, dan jadikan tempat ibadat tadi pada tempat kuburnya orang-orang soleh tadi. Ini malangnya banyak orang kita masih lagi terbuta, mata tak nampak perkara ni. Memang dengan jelas sebenarnya ia adalah kerosakan dalam masyarakat bila orang ramai jadikan kubur sebagai tempat ibadat. Tapi yalah, orang kata tak apa dah, ini kata wali sebagainya, dan orang kita pun terlibat. Saya ingat dulu ada apa orang kita kenal pun cerita bapak dia pun bawa dia waktu kecil dahulu pergi doa dekat makam Habib Noh untuk lulus periksa exam. Ni kadang-kadang lepas tu kebetulan pula bila hidup dia berjaya, dia pun sangka bahawa mungkinlah ada separuh tu sangka bahawa kerana doa makam Habib Noh telah doa dia dimakbulkan. Berterusanlah amalan tersebut,
turun temurun, nanti dia ajar anak dia ajar cucu dia ajar cicit dia ajar piut dia, dan berterusanlah amalan tadi dibuat, sedangkan Nabi SAW melaknat, kan, mengata Allah Ta'ala laknat orang Yahudi Nasrani kerana mereka ambil kubur Nabi-Nabi sebagai masjid. Ini benda yang patut kita beri perhatian, kerana banyak orang yang dah masuk kat Malaysia sekarang ni, dia masuk ke Malaysia cari dana dan sebagainya, dan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang suka kepada penyembahan kubur. Baik. Firman Allah Ta'ala selepas tu sambungan Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Okey, mana kita nak cari? Okey, Puan Jamaliah Jali. Fadhali. Cari dua je kata ganti nama dengan huruf jar. Tak ada. Tak ada, okey. Tak ada, maka ada. Alhamdulillah. Sila. Macam ada bunyi tapi macam dua orang. Seorang je kan? Cakap. Boleh tak? Suara tak clear lah. Tak dengar. Tak dengar. Okey, kita tukar lain. Okey, berikutnya. Sekejap. Ada tak? Kalau ada, cakap dia tak terang. Suara putus-putus. Dengar bunyi je. Ada? Ada tak? Daripada saya kuluna salah satu rabi'uhum sampai bil ghaib. 22 tu. Sila. Tak dengar. Okay, tak ada. Nanti try balik. Kemudian, kalau dah boleh betul mikrofon, nanti angkat tangan. Saya bagi balik. Baik. Buka Okay, Puan Nurhara Hussein. Fadhali. Ayat 22. Daripada saya kulun salah satu rabi'uhum sampai bil ghaib. Keluarkan, kenalkan kata ganti nama dan juga huruf jar. Okay. Fadhali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Rabi'uhum Okay, satu. kalbuhum Okay. Sadisuhum Okay. kalbuhum bil ghaibi Okay, jadi itu je. Mana kita ada kata ganti nama, kita ada 4, kita ada huruf jar 1. Betul? Betul. Okey, jazakillah khair. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, baik. Seterusnya. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Okey, Puan Nurijah. Fadhali. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada dua yang minuhum tu home. Lepas tu lagi kalbuhum home tu. Okey, home. Jadi dua lah. Okay. Ada huruf jar tak ada Tak ada. Okey, jazakallah khair. Terima kasih banyak. Sama.
Kenapa dia tak gerak ni? Ya. Okey. Kalbuhum. Okey. Baik, seterusnya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Saya nak Okey, Puan Rosita Usuk. Fadhali. Assalamualaikum Ustaz. Salam saya. Rabbi E Saya tu, ya Rabbi. B bi'antatihim B dengan him Him, okey. ma ya'lamuhum. Hum. Jadi ada B tu bukan B. B huruf jar. Okey, B huruf jar B huruf jar. Itu ya'lamuhum. Okey, jazakillahu khair. Berapa? Jadi kita ada berapa Kata ganti nama kita ada 1, 2, 3. Huruf jar kita ada 1. Betul? Okay, Betul. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Okay, sambung Ya. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Okay, Puan Salmi Salim. Fadhali. Ada tak ada? Okey. Peringatan pada semua yang dah masuk kelas ni, tolong siapkan mikrofon lepas ni. Baik, Puan Syahar bin Husin bin Kamarudin. Syahar bin Kamarudin. Saya harap betul saya sebut Syahar bin Kamarudin. Okey, fadhal. Dekat mana Ustaz sekarang? Ayat 22, start daripada fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Him, okey. Ikut sekali. macam mana Ustaz? Katakan nama dah huruf jar. So him, okey, him ada dah okey tu. Okey, tapi fi tu? Fi. Bukan? Fi huruf jar. Ya betul. Fi huruf jar. Okey, lagi illa bukan Illa bukan. Dia muka surat 5 dengan muka surat 5 dengan 6 Ustaz. Tapi inilah dia huruf jar dengan tu je. Okay, jadi fihim satu. Lagi? Illa bukan, mira'an bukan, zahiran, fala tastafi. Ujung tu, kamu. Fihim bukan? Berikutnya. Fi ada fi. Fi, dua. Okey. Min Ustaz? Min Min. Minhum. Minhum. Okey, jazakallah khairan. So, jadi kita kat sini kita ada 3 huruf jar, 3 dhamir, betul? Fi ada 2 kan? Fi ada 2. Min ada 1. Yes Ustaz. Home ada 3 Yes Ustaz. Okey, jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Sama. Baik. Okey. Okay, sekarang ni tajuk berkenaan dengan bilangan Ashabul Kahfi. Berapa orang mereka sebenarnya? Allah Ta'ala firmankan, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Sayaquluna, mereka akan berkata. Okay, sebab benda ni kan kita tahu bahawa soalan ni timbul apabila Nabi SAW ditanya oleh seorang Yahudi ketika baginda berada di Mekah. Seorang Yahudi telah tes Nabi SAW atas saranan daripada orang-orang Quraisy. So dia soal Nabi 3 soalan. 3 soalan Tanya Nabi tentang Ashabul Kahfi, ni kisah ni, tentang Dzulqarnain, tentang roh. 3 soalan tentang roh, Ashabul Kahfi dan Dzulqarnain. So Nabi kata kepada orang tersebut, Yahudi berkenaan, datang esok aku beritahu pada engkau.
Okay, jadi dalam perbualan itu maksud dia orang Yahudi ataupun orang ahli kitab, diorang ada idea tentang jumlah Ashabul Kahfi berkenaan. So Allah Ta'ala firman kepada Nabi, beritahu, sayaquluna, mereka akan berkata. Sin tu untuk akan ya. Yaquluna, mereka berkata. Sin tu akan mereka berkata. Tak lama lagi mereka akan berkata. Dekat dah. Akan mereka berkata, salah satu rabi'uhum. 3, Ashabul Kahfi 3, rabi'uhum kalbuhum. Keempat mereka adalah anjing mereka. Keempat mereka anjing mereka. Maksudnya 3 lelaki, 1 anjing. Macam tu. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Wa yaquluna, mereka akan berkata juga, khamsatun, Ashabul Kahfi itu 5 orang, sadisuhum kalbuhum, keenam mereka anjing mereka. Yang keenam mereka anjing mereka. Khamsatun sadisuhum, mana dia ada 5 manusia, yang keenam anjing mereka. Rajman bil ghaib, rajman tekaan, telahan, bil ghaib, dengan ghaib atau tentang ghaib. Mereka tak tahu, tapi mereka teka-teka je. Duduk test lafaz-lafaz yang mereka lafaz tu sebenarnya hanya teka-teka saja dengan ghaib. Tekaan dengan ghaib. Tekaan dengan ghaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Wa yaquluna, dan mereka berkata, sab'atun, yang ketujuh, mereka tujuh, wa thaminuhum, ke-8 mereka, kalbuhum, anjing mereka. Mana ada 3 pendapat lah. Diorang akan cakap 3 orang, 1 anjing. Ada kata 5 orang, 1 anjing. Ada kata 7 orang, 1 anjing. Dia tak ada 6 orang, 1 anjing. Dia tak ada Dia 3, dia 3, 5, kemudian 7. Dan dia teka. Tapi okey, para ulama ada mengatakan bahawa jumlah mereka yang paling rajih atau paling kuat adalah 7, yang ke-8 anjing. Alasan mereka kerana Allah Ta'ala datangkan sebutan 3, yang ke-4 tu anjing, 5 orang, yang ke-6 tu anjing. Kemudian Allah Ta'ala akhiri 2 tekaan tersebut dengan kata teka-teka dengan ghaib. Tapi yang berikutnya, yang kata 6 mereka 7 orang, ke-8 mereka adalah anjing, tidak ada di situ sebarang pembetulan. Allah Ta'ala diamkan saja. Jadi ada setengah ahli tafsir kata inilah jumlah mereka yang sebenar. Tapi lepas daripada itu Allah Ta'ala jawab balik. Qur Rabbi, katakan hai Muhammad. Katakanlah hai Muhammad, Rabbi, Tuhanku. Tu ya tu saya Tuhanku. A'lamu bi'iddatihim, lebih tahu bi'iddatihim, tentang bilangan mereka. Tuhanku lebih tahu tentang bilangan mereka. Tuhanku lebih tahu tentang iddah, bilangan him mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil, tidak mengetahui mereka, tidak tahu tentang mereka, illa qalil, kecuali sedikit saja manusia. Mana ada orang tahu, tapi balik pada asal tak ramai yang tahu. Dan Nabi disuruh jawab sebenarnya, suruh kata Tuhanku lebih tahu tentang bilangan mereka. So bahkan tahu bilangan mereka pun tak guna sebenarnya. It doesn't make any difference. Jadi sudut asal dia, kisah tu adalah tentang mereka ditidurkan. Mereka ditidurkan. Dan tidur mereka itulah satu karamah yang Allah tunjukkan untuk iktibar manusia. Bila Allah nak selamatkan mereka, Allah selamatkan mereka dengan cara yang Allah kehendaki. Itu tajuk asal yang nak dikedepankan. Tapi banyak orang sibuk tentang benda yang tak patut. Contoh macam bilangan, tempat, nama, kemudian apa lagi? Anjing tu jenis apa, color apa, jantan betina. Semua sekali benda tak berguna pun. Tidak berguna pada maklumat. Kalau tahu pun tak mengubah apa-apa. Sebab dah balik pada asal yang dikehendaki adalah pengetahuan tentang mereka ataupun tentang bagaimana mereka menyelamatkan diri kerana sayangkan agama Allah.
Mereka bukan lari kerana apa? Kerana lain, tapi kerana sayangkan agama. Tak nak agama mereka dirosakkan. Sebab tu mereka lari. Itu kisah sebenar yang kita nak belajar. Tapi kadang ada orang go into detail, macam kes nama, bilangan dan sebagainya, yang benda berkenaan tak perlu untuk kita. Memang actually orang punya kisah ni dalam New Testament ada disebutkan. New Testament ke New Testament? Biasa New Testament. Nama-nama tu nama-nama Greek lah, nama-nama macam pelik sikit. Nama-nama Greek. Ada kata macam tu. Bahkan pada surah Yasin pun cerita ada yang kata kisah tu asal kisah Yasin tentang 3 orang Rasul hantar satu kampung tu pun dikatakan berlaku pada Bani Israel. Wallahu alam. Tapi pada sudut asal miracle ataupun benda keajaiban dalam Bani Israel ni memang banyak terjadi. Tapi malangnya walau banyak pun terjadi, tidak menjadikan Bani Israel tu kaum yang bertakwa. Sebab tu kita pun umat Islam kena sedar bahawa kalau kita kata saya tak beriman, saya kurang iman sebab saya tak dapat macam pun Bani Israel dapat. Jangan. Sebab Bani Israel dapat pun tapi mereka kufur. Dan Iblis nampak syurga neraka pun tapi masih lagi ingkar. Bukan syarat. Maksudnya kalau orang tu nak beriman, nak bertakwa, dia boleh bertakwa dan beriman tanpa gangguan sebenarnya. Tapi banyak orang salah faham tentang perkara ini. Ya, apa benda? Apa tu? La ilaha syarikalah. Mute. Saya mute kan. Sorry. Baik, semua boleh Baik, jadi apa maksud dia bila ujung tu Allah Taala suruh Nabi jawab, tak penting, sambil berkata qur rabbi a'lam bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakan Muhammad, Tuhanku lebih tahu tentang bilangan mereka, tak tahu tentang mereka kecuali sedikit manusia sahaja. Maka Allah Taala kata apa? Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Maka janganlah tumari fihim, engkau berdebat, berbahas fihim, tentang mereka, tentang Ashabul Kahfi ini, illa mira'an zahira, kecuali perdebatan, perbahasan yang nyata saja, apa yang jelas tentang akidah mereka, tauhid, tentang mereka tidurkan, tentang mereka diselamatkan Allah Ta'ala. Benda tu bincang. Luar dari tu tak perlu bincang. Wala tastafti fihim minhum ahada, dan jangan kau minta fatwa. Wala tastafti, istafta yastafti, mufti kata afta yufti kan, dia beri fatwa. Dia maksud dia minta pendapat. Minta pendapat, minta pandangan, minta keputusan. Jangan kau minta pandangan fihim, tentang mereka, itu tentang Ashabul Kahfi itu, minhum, daripada mereka, daripada ahli kitab, ahada, seorang pun. Nampak? Ini yang kita kata, kalau Ashabul Kahfi punya kisah pun Allah kata jangan tanya diorang, apa lagi bab akidah kita tentang asma dan sifat Allah Ta'ala, tentang para anbiya. Dan kita boleh baca tapi tak boleh jadikan ia sebagai satu keputusan ataupun jadikan ia sebagai satu kebenaran. Ini bahaya. Banyak orang kita zaman sekarang ni, dia pergi ambil panggil apa? Ahli kitab punya maklumat, dia jadikan benda berkenaan sebagai sandaran tepat untuk agama. Tak boleh. Macam saya tengok ada orang suka tampal apa? Letak silsilah para rasul. Dia letak kat situ. Kalau ikut pada translation asal, letaklah sumber dia Quran, hadis, apa tu? Kitab Muqaddas. Injil lah tu. Old Testament, kitab Muqaddas untuk Yahudi, Kristian pakai. Dijadikan tajuk untuk letakkan nama-nama yang ada tu. Tak patut buat sebenarnya. Macam kat sini pun Allah Ta'ala kata jangan minta fatwa mereka, seseorang pun tentang Ashabul Kahfi. Apa lagi kita nak ambil tentang para nabi, anak mereka, keluarga mereka. Orang Melayu kita sekarang kat Malaysia ni ada yang suka kononnya cari siapakah orang Melayu keturunan mana. Ada kata Melayu ni keturunan keturah. Ibrahim punya hamba seorang lagi yang dapat anak. Kita dalam Quran hadis kita cuma ada anak Ibrahim 2 orang. Bahkan Ibrahim sebut dalam Quran, alhamdulillahillazi wahaba li al-kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang kurniakan aku ketika dah tua 2 anak, iaitu Ismail dan Ishaq. Dia cakap itu, dia tak sebut anak lain. Dah tua, pasal Ibrahim dah tua. Ketika dapat Ismail dia dah tua. Dapat Ishaq pun dia dah tua. So tak ada timbul tajuk kisah dia ada hamba ketiga, tak ada.
Tapi dalam Bible adalah sebut keturah dan sebagainya. Kononnya ada orang kita kat Malaysia, dia pergi kaji tak mana. Wallahu alam. Last sekali dia kata orang Melayu ni keturunan keturah. Anak daripada keturunan Ibrahim AS dengan hamba ketiga dia. Isteri ketiga dia. Wallahu alam. Tapi yang betulnya macam kita lihat kat sini, Allah Ta'ala perintahkan jangan minta fatwa orang ahli kitab tentang mereka, itu Ashabul Kahfi, seorang pun. Jangan tanya seorang pun di kalangan mereka. Tapi orang Melayu kita ada yang sibuk buka Bible, pergi jadikan dalil untuk percaya bahawa Ibrahim ada anak lain. Wallahu alam. Salah Baik. Firman Allah Ta'ala, lepas tu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Nama jap siapa nak ambil ni? Tadi apa Datuk Sabiha punya ada mikrofon jalan. Boleh ambil? Unmute Datuk Sabiha. Ayat 22, 23, 23 masuk 24. Fadhali. Boleh? Boleh tak boleh? Tak boleh tak apa. Kita ambil dari belak. Baik. Ustaz. Boleh. Sila. Saya Ustaz. Dekat apa daripada ayat 23 tu, wala taqulan li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Stop kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sila. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Okey, keluarkan sekarang. Kata ganti nama ada juga huruf jar kalau ada. Ada? Saya tahu. Okey, wala taqulanna tak ada. Li syai'in. Lam tu. Lam tu satu huruf jar. Ini tu ia saya. La takuna li syai'in, li untuk syai'in sesuatu. Okay. Cuma ada satu huruf jar. Kenapa dia tak nak buat ni? Okey. Lepas tu ini ini saya. Bukan sabdu tu, ya tu. Ya tu Okey, jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Okey, dua je ada satu huruf jar, satu kata ganti nama. Satu huruf jar, satu ganti nama Sekejap, belum lagi. Tak ada saya tak turun lagi. Sekejap saya bagi nama nanti. Ustaz. Ya saya. Yang huruf apa jar tu dia bukan la ke Ustaz? Mana? Yang li tu pun huruf jar juga Yuk, sini kan kita terang ni tu macam ni. Kita terangkan bahawa huruf jar dia li tu dia bunyi la apabila dia bercantum dengan dhamir sahaja. Contoh macam laka, lakum, lahum. Okey, tapi bila bercantum dengan kata nama zahir, kata nama contoh macam Muhammad ke Allah, kan kalimah Allah alhamdulillah. Ingat? Kan? Apa lil alamina nadhira, lil alamin. So bila bercantum kata nama zahir, maka dia mesti bunyi li. Bila bercantum dengan kata ganti nama, bunyi dia la. Baik. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Sama-sama. Baik. Okey, so sampai situ je. Yang itu tak ada. Okey, kita sambung. Wadhkur rabbaka idza nasit.
Wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Okey, kita ambil nama kejap. Mana nama? Nama. Ada yang tak ada mikrofon ni punya. Saya tengok sekarang mesti perasan. Okey, okey, Encik Zakaria Abdul Wahab. Fadal. Waskur rabbaka. Rabbaka, okey. Rabbaka Ka. jangan kita wakul asa anjah dia ni Rabbi. Ni Rabbi Rabbi. Kat ni, betul Rabbi. Di atraba min. Min. Mazara sada tu. Okey, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Okey. So kita ada 1, 2, 3 kata-kata nama, ada 1 huruf jar. 1 huruf jar. Okey, baik. Okey, ayat tu berbunyi 23 24 ni kita baca sekali bunyi dia wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika qada illa ay yasha Allah. Okey, ni ayat ni sebenarnya datang 23 24 ni adalah sebagai teguran kepada Nabi SAW. Teguran kepada Nabi SAW berkenaan dengan perbuatan baginda terlupa mengatakan insya-Allah. Kan saya sebutkan kisah Yahudi datang jumpa Nabi, tanya 3 soalan tentang roh, Ashabul Kahfi, Dzulqarnain. Lalu Nabi kata datang esok aku jawab. Nabi tak kata insya-Allah. Maka Allah Ta'ala tangguhkan jawapan untuk 3 soalan tersebut kepada lepas 2 minggu. Sampai 2 minggu Allah Ta'ala tangguhkan. Dan dalam ayat ni, teguran kepada Nabi SAW berkenaan dengan wala taqulanna, dan janganlah engkau mengatakan, jangan engkau katakan li syai'in, kepada sesuatu, untuk sesuatu. Ini satu perkara. Inni fa'ilun dzalika ghada. Sesungguhnya aku melakukan itu esok hari. Aku akan buat benda itu esok hari. Ghadan esok esok hari. Illa, melainkan engkau katakan juga ayyasha Allah, bahawa mengkendakinya Allah. Ini dipanggil istisna. You have to say. Kadang-kadang ada orang kata patut tak cakap. Ya, ini adalah ajaran agama. Tak kira benda tersebut benda yang kita nak buat tadi, kita half-hearted ke, full-hearted ke dan sebagainya, kita kena kata insya-Allah. Buat tu, kita nak buat, kita kata insya-Allah. Sebab basically memang tak ada benda terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Dan ini supaya manusia tu mengikat dia punya keadaan hidup dia bahawa Allah Taala menguasai ke atas segala-galanya. Dan ini yang tegur Nabi. Bahkan dalam surah Kahfi ni sebenarnya ada 2 lagi kisah yang tak datangkan, sebenarnya dia berkait dengan tajuk tak sebut insya-Allah. Tak sebut insya-Allah. Kan? Kisah Musa alaihissalam dan kisah kebun tu. Kebun. Yang mana maksud dia masuk kebun dia kata dia ada semua sekali sebagainya, dia tak ada insya-Allah, dia tak pernah rasa yang Allah Taala beri kepada dia. Dan itu satu dengan kebun tu, 2 orang yang berbual pasal kebun. Kemudian yang terakhir tu kisah Musa dengan Khidir. Musa dan Khidir dalam kisah surah Kahfi ni sebenarnya termasuk dalam tajuk ayat ni. Sebab Musa alaihissalam pernah ditanya oleh kaum dia, siapa orang paling halim? Lalu dia kata, aku. Tanpa mengatakan insya-Allah. Maka Allah Ta'ala suruh dia berjalan untuk bertemu Khidir. Dan untuk tahu bahawa dia jadi rasul pun atau tahu kerana Allah Ta'ala kehendaki. Bukan kerana memang dia patut jadi macam sebagainya lah. Basically. So jadi dalam ayat ni sebenarnya Allah Ta'ala tegur Nabi SAW, dan kau katakan hai Muhammad kepada satu perkara, sesungguhnya aku akan buat itu esok hari, melainkan ayyasha Allah, mengkendakinya Allah. Allah Ta'ala mengkendaki. Wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah Tuhanmu apabila kamu terlupa. Ini antara dalil bahawa bila kita lupa, kita sebut Allahu Akbar ke, Subhanallah ke, La ilallah ke, bukan selawat ke atas Nabi.
Orang biasa buat, bila lupa Allahumma salli ala Muhammad kan? Salah. Bukan ni. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wadhkur rabbaka idza nasit. Dan ingatlah Tuhanmu apabila kamu terlupa. Wadhkur rabbaka, ingatlah Tuhanmu apabila kamu terlupa. Waqul, dan katakanlah, asa an yahdiyani rabbi. Moga-moga memanduku. Okey. Ni asal ni yahdiya ni asal ni ada ya panjang tau. Macam Allah mahdini fiman hadid wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, kan dia panjang kan. Asalnya panjang. Tapi lepas tu dekat sini Allah Ta'ala jadikan nun tu saja cukup untuk menggantikan ya. Dan ya patutnya ada ya panjang. Sebab tu kat sini ada dhamir saya me. Dhamir saya tu dekat situ. Waqul, dan katakanlah, asa, moga-moga, ayah dia ni Rabbi, akan memanduku, Rabbi Tuhanku, li aqraba min hada, lebih dia kepada li, tadi tinggal satu li. Tinggal. Li tu. Li aqraba ni, li. Aqraba tu dia apa, kepada yang lebih hampir. Pasal aqraba tu dia bukan fi'il. Dia isim tafdil. Isim tafdil. Dia bukan fi'il Kepada apa lebih dekat. Min hadha, berbanding ini, rasyada, dari segi petunjuk. May Allah guide me, may my God guide me to what is nearer than this, kan, from guidance. Of guidance, ya. Dari segi petunjuk, pandu aku lebih dekat daripada berbanding ini. Kat situ maksud dia, baik. Sambung. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Hilang 2 orang. Mana pergi 2 orang hilang? Okey, tadi ada nampak banyak sikit. Okey, Jap. Okey, Puan Haslinawati Muhammad, fadhali. Ayat 25. Ada? Ada? Apa? Ayat 25 Ya. Okey, fadhali. Huruf jar dan juga kata ganti nama. Minta maaf Ustaz, saya hari ni baru ikut. Okey, tak apa. Okey, jawapannya lari. Sekejap. Saya tunjukkan baik. Okey, jadi kalau dalam kata ganti nama, kita belajar, yang dah kita belajar kita ambil huwa hum, third person orang ketiga, huwa hum, orang yang depan kita, anta antum, orang yang bercakap ana nahnu. Okey. Dan orang yang macam kata ganti nama ketiga tu, macam home tu dikekal serupa. Mungkin ada beza macam huwa. Huwa home tu huwa jadi hu je. Huwa jadi hu. Macam bihi kan, minhu. Okey, jadi hu tu adalah kata ganti nama. Okey. Home macam tu juga. Dia mereka, he and them Kemudian you and you all. Anta antum yang akan bunyi ka atau kum lah. Kalau dia bercantum. Kalau tidak, bunyi dia adalah macam apa, he and him. Kan? Ataupun you and your, kan? Your. Kalau anda kata first person, I dengan we. Tapi bila dia bertukar bentuk, ana nahnu, dia tukar jadi ya saya ataupun na. Okay. Walabithu, dan mereka diam. Fi di dalam. Fi di dalam. Kah fihim, gua mereka. Gua mereka. Salasa mi'atin sinida. Salasa 3, mi'atin ratus, sinin tahun. 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan mereka tambahkan 9. Ada kata ini adalah kiraan. Setiap
100 tahun Masihi, dia akan jadi 103 tahun. 3 tahun. Apa lunar ataupun apa? Lunar bulan. Yang pakai bulan. Gregorian matahari punya 100 tahun, 3 tahun. Jadi 300 tahun ikut Gregorian, 309 tahun ikut tahun bulan, tahun lunar. Okey. So dekat situ ada dua je. Ada satu huruf jar, satu kata nama. Yang lain tak ada. Situ lain tu tak ada Dan mereka diam, itu tidur, tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan mereka tambahkan 9. Okey, baik. Sambung Lepas ni, okey, puan jazakillah khair. Tak apa, mau ikut pun tak apa. Nanti insya-Allah lama-lama faham. Jangan lari je. Kalau lari kelas tak faham. Baik. Okey. Firman Allah Ta'ala, wa qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Okey. Kita cari dulu sampai qulillahu a'lamu bima labithu baik, kita tengok siapa yang kita ambil Okey. Puan Maimunah Yub. Daripada kulillah sampai asmi' bihi. Absir bihi asmi'. Okey. Wala bisu fi Bukan. Kulillah. Yang tu saya dah buat dah. Kulillah. Ayat dari situ. Dari situ. Kulillah hu tu domir. Bukan. Bukanlah, itu kalimah Allah lah, one word. Okey. A'lamu bima don ma boleh Ustaz? Ma tak boleh. Ma isim mausul. Belum lagi. Labisu lahu. Okey, lahu. La dengan hu Ghaibus samawati wal ard. Absir bihi. Bi dengan hi. Okey. Asmi. Okey dah. Sampai situ je. Jazakallah khair. Terima kasih. Jadi kita ada kat sini ada huruf jar ada 3. Ada 3. Kata ganti nama ada 2. 2 Lahu bihi. Kemudian bi je. Ma tu bukan dhamir. Ma tu adalah isim mausul. Nanti kita belajar kemudian. Baik. Berikutnya sampai habis ma lahum bihi min waliyyin wala yusyriku fi hukmihi ahada. Kita minta kepada peserta terakhir kita untuk hari ini, Nurhara Husin. Dah kena belum? Belum kan? Fadhali. Dah tadi Ustaz. Saya dah. Dah. Tapi kalau nak boleh lagi. Tak betul ya. Terima kasih. Jazakillah khair. Terima kasih banyak. Dah kena dah. Okey, Puan Zawiyah Wawang. Fadhali. Wan Awang tu Ustaz. Okey. Start daripada ma lahum sampai habis. La. Okay, la. Dengan hum. Okey, satu. Lagi. Min. Hi, dunihi tu. Okey, dunihi hi Min dunihi. Waliyin tu min. Min dunihi min waliyin. Waliyin tu ya tu. Oh ya, bukan. Wali tu one word. Itu one word. Wala. Dia bukan, dia itu one word Wala yushriku fi. Okey. Fi hukmihi tu fi lagi. Okey. Saya tengah tanda. Wala yushriku fi. Okey. Kemudian hukmihi Okey, hukmihi. Jazakillah khair. Terima kasih banyak. Iyaka. Dia kata ma lahum, okey, hum, lam, la, dekat sini kira ada 1, 2, 3, 4 huruf jar dan 3 kata dari nama. Huruf jar pertama la. Ini tadi abang kita tanya soalan tadi kan. Kenapa tak bunyi la kan? Kat sini dia bunyi la lah sebab dia macam kat atas tadi. Dia dengan kata ganti nama. Dia bunyi la. Kalau dengan kata nama dia bunyi li. Okey. Kita ada 1, 2, 3, 4 huruf jar. Kemudian kita ada 1, 2, 3 kata ganti nama. Baik.
Maka Allah Ta'ala sebut lagi tentang telahan atau tekaan orang-orang ahli kitab tentang tempoh tidurnya mereka. Okay. Walabithu, dan mereka tidur fi kahfihim, dalam gua mereka, salah sami'atin 300 tahun. Wazdadu tis'a, dan mereka tambahkan 9. Ini pasal kes apa? Masalah tahun Hijri dengan tahun Miladi. Kan kita tahu tahun Gregorian kan dia pakai matahari, maka dia 365 hari setiap tahun. Tahun lompat 4 tahun sekali, dia akan jadi 366. Okey. Sedangkan tahun Hijri atau tahun panggil apa lunar, pakai bulan, tengok bulan mengambang, bulan kecil, bulan besar. Tengok anak bulan ni, dia hari-hari setiap bulan dia either 29 or 30. Between 29 atau 30. 30 atau 29. Dia tak pernah tepat 30 semestiasa, tapi paling banyak 30 lah. Jadi kita kata kalau ikut bulan yang lunar ni, year almost kita kata ada 360 hari, kurang 5 atau 6 hari berbanding tahun Masihi atau tahun Gregorian pakai matahari. Okey. Jadi dia orang cakap macam tu. Allah Ta'ala pun jawab. Allah Ta'ala suruh Nabi kata, qulillahu, katakan hai Muhammad, Allah. Katakanlah Muhammad, siapa? Allah. A'lamu, lebih tahu. Allah lebih tahu bima labithu, dengan apa atau dengan tempoh labithu, mereka tidur. Mereka tidur berapa lama, yang tahu tempohnya adalah Allah. Lahu, miliknya, baginya, untuknya. Ghaibus samawati wal ardi. Ghaibus samawat, perkara ghaib seluruh langit, all the heaven, wal ardi, dan juga bumi. Okay. Milik Allah lah perkara ghaib seluruh langit dan juga bumi. Absir bihi wa asmi', amat melihat dengannya dan amat mendengar. Dia amat melihat, amat mendengar. Bila Allah Ta'ala, dia amat melihat, amat mendengar. Okay. Tentang apa-apa keadaan makhluk dia di langit dan di bumi, perkara ghaib yang ada langit dan bumi, dialah yang amat melihat, amat mendengar. Tak ada siapa yang sepertinya. Tak ada siapa boleh tahu perkara ghaib kecuali Allah Ta'ala sahaja. Hatta Nabi SAW sendiri disuruh isytiharkan qul la a'lamul ghaiba. Katakan Muhammad, aku tak tahu perkara ghaib. Cuma zaman kita sekarang ni banyak orang duk pandai perkara ghaib. Semua orang teka macam-macam. Teka besok kiamat, teka hari ni jadi sekian, teka besok jadi ni, begitu. Macam-macam lah. Sebenarnya ini adalah bertentangan dengan akidah. Sebab yang tahu perkara ghaib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. So siapa-siapa kata tahu perkara ghaib, dia adalah pembohong besar. Ya, tak kira siapa, serban ada tingkat tak tingkat, semua sekali sama. Absir bihi wa asmi', amat-amat dia melihat dengannya, tentangnya, dan amat-amat dia mendengar. Malahum, tiada untuk mereka min dunihi, selain darinya. Actually dari selainnya, dun tu selain, ada. Okay. Macam ghair, macam dia macam ghaira, macam ghairi min dunihi, selain darinya. Kita baca selain darinya. Kalau kita baca dari selainnya pun faham juga. Kalau kita nak literal, kita sebut dari selainnya. Tapi kalau kita ikut terjemahan Melayu, kita akan dari selain darinya lah. Other than him. There's no for them other than him. Min waliyin, sebarang pelindung. Sebarang pelindung. Kat sini min, kat sini bukan dari, ya, kita jangan terjemahkan dari. Min waliyin, tiada untuknya, tiada untuk mereka selain darinya sebarang pelindung. Any. That min kat sini dia maksud any. Sebarang pelindung. Wala yusyriku, dan tidak bersekutu, fi hukmihi, pada hukumnya, hukum Allah ni, hukumnya, keputusannya, ahada, sesiapa pun. Sesiapa pun. Nobody, kita actually berkongsi dengan Allah Ta'ala dan urusan apa-apa. Itu yang Allah Ta'ala letakkan di sini. Tapi bahasalah kita ini benda kita kata asas bagi tauhid. Bila Allah Ta'ala dia mentadbir, dia mengurus, maka hak dia sajalah untuk pengabdian diri, tak boleh untuk yang lain. Baik. Wallahil hamd. So, kita selesaikan kita punya latihan. Wallahil hamd. Okey, Ustaz jap. Assalamualaikum Ustaz, saya jarang masuk mohon kelas, dengar je tak apa boleh. Siapa yang
dengar je tak apa, tapi from time to time kena latih juga. So balik pada asal latihan practice make perfect lah. Practice make perfect. Kita banyak berlatih, kita akan makin sempurna insya-Allah. Bahkan kadang-kadang benda ni panggil apa? Kita perasan tau. Okey, contoh macam ni. Kami sekarang ni macam dekat Al-Khadim. Kita ada buat suruh staff, every staff mesti hafal hadis-hadis yang sering dijadikan sebagai pengajian dalam kelas. So kita buat kita bagi masa jugalah untuk mereka dalam 2 minggu satu hadis untuk mereka hafal. Sebab tajuk dia kalau dia kata mereka duduk sekali dengan satu pertubuhan agama dan sebagainya, tapi tak hafal masalah juga. Tapi bila kita duduk macam tu, tengok yang jaga kamera ke, yang dalam office ke, ramai rupanya. Bila selagi tak test, lagi tu dia tak pernah hafal. Walaupun benda tu dah dengar banyak kali di telinga masing-masing. Mungkin dah kerja bertahun-tahun tapi tak pernah terhafal langsung sebarang dalil. So basically kita faham. Jadi sebab tu kenapa latihan kena buat. Prepare yourself. Saya tahu kalau anda kata ada yang nak mustamik saja pun tak ada masalah. Tapi kita tak ada test. Bila mustamik tadi kita participate kalau boleh. Sediakan mikrofon. Semua yang dalam kelas sedia mikrofon untuk supaya kalau anda kata soal jawab kita nanti boleh dia terus respond. Okey. Itu yang terbaik. Baik. Israiliyat Ustaz. Okey. Israiliyat betul. Kisah-kisah Israiliyat ni dimaksudkan dengannya kisah-kisah Bani Israel ceritakan tentang para nabi atau tentang orang-orang soleh di kalangan mereka atau kisah orang jahat di kalangan mereka dalam kitab mereka. Yang kadang-kadang ada benda tu sebahagian tu bertepatan dengan Quran dan Sunnah, ada yang bertentangan Quran Sunnah dan ada pula yang kadang-kadang Quran tak cerita, Nabi tak cerita, diorang ada tambahan. Contoh macam nama Zulaikha, nama kepada isteri menteri yang goda Yusuf alaihissalam. Habil and Qabil, Cain and Abil, nama bagi 2 anak Adam yang berbunuh dalam ayat 27 kan, sampai kan kita okey dah telah tafsir semalam. Okey, mana apa yang kita masuk lagi? Ayat 27 surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah berkenaan dengan tajuk pembunuhan pertama di dunia. Okey, so jadi surah tu kita tak ada nama, dalam Quran tak ada nama dan hadis tak ada nama. Tapi pada mereka ada nama. Termasuklah Ashabul Kahfi pun dia ada nama. Kan anjing jenis apa sebagainya. Yang benda tadi tak memberi faedah apa-apa. Cuma kita kata dia tambahan story. Tambahan story. Contoh macam kes bila Musa pergi ke Madian, ikut pada Old Testament, dia kata bahawa isteri yang Musa kahwin tu sebenarnya mak dia tu adalah anak kepada Nabi Lut. Jauh sebenarnya nak jadi ni tu. Jauh sebab Ibrahim kan, Ishak kan, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa kan. Musa dia cilik, jarak tu jauh berapa generasi kan, masih lagi hidup pula anak Nabi Lut punya anak kahwin dengan Nabi Syuaib, kemudian dapat anak tu kahwin dengan Musa. Wallahualam. Tapi benda tadi kita kata Israiliyat, as long as tak bertentangan Quran Sunnah maka dia jadi cerita tambahan je. Jadi kalau bertentangan kita reject. Kalau kita ada serupa dengan Quran Sunnah, kita ada Quran Sunnah untuk kita tengok. Tapi balik pada asal yang macam disebut dalam Al-Quran yang kita baca tadi kan. Orang kata wala tastaftihi fihi minhum ahada. Jangan kau minta fatwa tentang Ashabul Kahfi daripada mereka, daripada Yahudi Nasrani, sesiapa pun. Itu Allah Ta'ala ajar. Salam Ustaz, apa yang Ustaz kata tadi bila mana kita terlupa sesuatu, kita kata Allah lah. Kita sebut la ilallah ke, Allahu Akbar ke, Subhanallah ke. Faham tak? Kita sebut lafaz yang ingat Allah. Subhanallah ke, Alhamdulillah. Bukan Allahu Ada orang sekarang Allahu. Bila orang kata tadi accident, Allahu. Apa sebab Allahu? Kan? Kita kalimah Allahu saja tidak komplit. Dalam zikir yang Nabi ajar pada kita, semua lafaz zikir tu dia komplit. Either you say Allah is the great, Allahu Akbar, kan? Glory to Allah kan? Subhanallah, glory to Allah, to be to Allah. Alhamdulillah, praise be to Allah, kan? La ilaha illallah, there's no God except Allah. So semua lafaz kalimah Allah dalam zikir yang Nabi ajar pada kita, semua incomplete sentence, complete sentence. Dia bukan kalimah Allah je. Allah sahaja tak ada zikir Allah saja. Semua yang Nabi ajar semua complete sentence. So better kita use complete sentence.
Either you say Allah Allahu Akbar ke, subhanallah ke, alhamdulillah ke, la ilaha illallah ke, either one lah, pilih. Tapi tajuk dia bila kita lupa, kita ingat Allah cepat-cepat. Okey, itu maksud dia. Soalan YouTube, Assalamualaikum Ustaz, adakah benar lepas pemuda tu bangun, anjing tu dah tinggal tulang? Tak juga sebut pun. Kalau anjing tinggal tulang, dia tahulah dia. Kalau anjing tu tinggal tulang, tak keluarlah ayat. Ayat apa? Ayat dia orang, kita tidur sehari atau separuh hari. Make sense buat kefahaman betul. Kalau dia orang bangun-bangun tidur, tiba-tiba anjing tu dah kering. So what do you expect dia orang cakap? Takkan dia kata tidur sehari atau separuh hari. Tengok benda tu dah kering dah. Kalau kita tengokkan macam air dalam satu cawan, kita letak air, kita tidur, bangun-bangun air cawan tu dah kering. Kita mesti tahu kita bukan tidur sehari. Jadi bila tengok anjing tu mesti hidup lagi lah. Anjing tu hidup lagi lah sebenarnya. Kalau anjing tu dah mati, then they know. Ya, kita lama dah tidur ni. Faham tak? They didn't say something like that. They said, we slept, kan kita tertidur, a day or half a day. Or half a day. So, apa yang awak faham? Maksudnya tak ada perubahan lah. Kalau dah berubah, yang berubah tu bila masuk bandar tu, dia duit dia bawa tu yang menjadi tajuk. Lain tak ada. Okay, baik. Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang masaf imla'i? Imla'i boleh, bagus kalau dia kata nak dibuat, nak diletakkan baris dan sebagainya. Cuma kita kata dalam kelas pelajaran lah. You have to show to your ustaz untuk check balik. To try to put the baris-baris tu tak salah. Imla'i. Masaf imla'i macam tu kan? Yang kosong, tak ada baris. Kemudian kita letak baris. Boleh buat. Tetapi bimbang, kalau dia kata tak dibetulkan balik, kita tulis Quran dengan cara salah. Basically kena dalam kelas. If you wrong, somebody can correct you. Tak apa. Kalau tak ada orang correct you, tak boleh. Itu akan jadi masalah. Okay? Baik. Okay. Okay, wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Soal kesambung kemudian. Nanti kita masuk balik pada buku kita. Buku yang apa, belajar kalimah tu, insyaAllah ada tambahan baru. Kemudian kita akan start balik masuk doa kita. So jadi apa, ini sebenarnya kaedah atau cara kalau kita kata bila kita banyak nanti perkataan kita mula kenal. Sekarang ni baru dua ya. Kita cuma ambil kata ganti nama dengan kata dengan huruf jar. Nanti kita akan tambah pula dengan kalimah-kalimah lain untuk kita kenal dalam Al-Quranul Karim. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.